Selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，早安，大家平安。 Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah pimpin kita boleh beribadah kembali kepada Dia. 感谢神，今天早上神带领我们，让我们能够再次来到了殿中来敬拜神。 Kita akan bersama-sama pada hari ini merenungkan satu tema, pergumulan iman seorang ayah. 我们今天早上要思想一个主题，就是父亲这个信心的增长。 Dan kita akan membaca sebagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 19. 我们所要读的经文是创世纪第22章第1节到19节。 Demikian firman Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 19. Kita akan membacakannya baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai yang ke-9. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 9 demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 第10节到18节，我们读中文。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。” 天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在周密的小树上。亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕就给那地方起名叫耶和华以勒。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。耶和华的使者第2次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你的独生的儿子，我便指着自己起誓说，轮福你必赐大福，我必赐大福给你；轮子孙，我必叫你的子孙多起来，如天上的星，海边的沙。你的子孙必得着
仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, tolong pimpin dan sertai kami berdua di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. 我们在天上的父，求主你帮助我们，与我们同在，求你帮助你两位传讲你信息的仆人。 Oh Tuhan, ampuni segala ketidaklayakan kami, segala kelemahan dan dosa-dosa kami. 主啊，我们 Sucikan dan kuduskan kami. 主啊，我们是不配得的，我们是充满罪恶的，求主你洁净我们， Sehingga kami boleh layak di dalam merenungkan firman Tuhan ini. 让我们今天早上配得来传讲主你的话语， Berkati setiap kami yang mendengarkan. 也求主你赐福我们每一位聆听的。 Sehingga sungguh Engkau yang berbicara kepada setiap kami dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. 求主你帮助赐福我们，让我们能够透过你的话语得到主你的祝福。 Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Pada hari ini secara internasional dirayakan sebagai Hari Ayah. 今天呢是国际的父亲节， Saya mengucapkan selamat Hari Ayah kepada para ayah. Semoga Tuhan memberkati dan memimpin para ayah di dalam peranannya sebagai ayah baik dalam rumah tangganya ataupun di masyarakat dia berada. 今天是国际父亲节，我恭祝每一位父亲父亲节快乐，愿神赐福每一位父亲，但愿能够在家庭当中蒙福，能够扮演一位父亲的角色。 Di masa pandemi yang kita lalui sudah berbulan-bulan ini, tidak mudah kita sebagai ayah untuk menghadapinya. 我们在这个疫情当中的一段时间之内，我们知道我们成为父亲的，我们并不容易来度过这些时期。 Itulah juga yang saya gumulkan, yang pikirkan bagaimana dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, bahkan bukan hanya orang yang ada sekitar keluarga kita, bahkan kita memikirkan saudara-saudara kita, orang tua kita. 我们就是在想说，我们的孩子怎么样，我们的父母亲怎么样，或者我们的四周围的人他们的情况怎么样。 Seringkali timbul kekhawatiran, ketakutan tentang kesehatan dan juga masa depan yang ada. 我们常常为我们的健康而焦虑，我们也常常为我们的这个未来而担忧。 Apalagi dengan kebutuhan hidup keuangan yang ada. 我们就是讲到这个就是经济的这个方面，有时候我们为这个问题焦虑。 Bahkan yang lebih menakutkan lagi dengan varian baru virus corona yang ada sekarang ini, bahkan sudah merambah ke banyak tempat, ke banyak daerah. Bahkan di Indonesia ini dikatakan kasus mulai bertumbuh lebih banyak lagi. 我们也为这个疫情的这个新的这个变体而焦虑。我们知道这个新的这个这个病毒已经进入了印尼各个地方。 Kita berdoa pada bulan-bulan yang lalu supaya cepat berlalu, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. 我们一直不断的祷告，求主帮助带领我们，让这个疫情能够快快的过去。 Ada suatu harapan bagi kita bahwa semuanya akan cepat berlalu gitu. Bahkan doa kita begitu instan berharap pada Tuhan. 我们不断的祷告，祈求神让这个疫情呢能够很快的就结束，就过去了。 Tapi nyatanya seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa dan harapan kita. 可是仿佛神并没有听我们的祷告，我们的祈求。 Sehingga menjadi suatu pergumulan kita, menjadi iman kita bergumul. Betul nggak sih Tuhan memperhatikan? Betul nggak Tuhan yang menjaga hidup kita? 所以我们就非常的挣扎，是不是神真的看顾我们的这个生活呢？ Sebetulnya disinilah sekian lamanya Tuhan ingin mengajak kita. Kalau memang kamu nggak bisa, berserahlah saja gitu. Berdiam diri di hadapan Dia. Percayalah kepada Dia. 所以呢，我们知道神教导我们，神对我们说：如果你没办法的话，你就把这一切交托给我，完全的交托我。 Tapi inilah pergumulan
inilah letak daripada pergumulan iman kita sebagai orang percaya kepada Dia. 这是我们身为信徒的，我们活在这个世界上的一个信心方面的挣扎。 Di dalam bahasa Indonesia tentang istilah apa sih arti bergumul itu? 如果我们看这个印尼文这个意思，这个挣扎是什么意思？ Dalam kamus bahasa Indonesia, gumul dikatakan itu bergulat atau bergelut, di mana keduanya bergumul di muka orang banyak, melakukan pergulatan di muka orang banyak. 这个印尼文的这个字典告诉我们，这个挣扎的意思就是有一个摔跤的一个意思，或者一个搏斗的一个意思。 Atau di dalam bergumul istilahnya melibatkan diri dengan yang lain. 就是把自己本身参与或者加入。 Di sini pergumulan iman berarti adalah satu pergulatan diri yang melibatkan diri kita dengan Tuhan. 这里我们所提到的挣扎，就是我们本身与神有产生一个挣扎。 Pergumulan iman kita muncul saat kita berusaha menyatukan dua kehendak kita yang berbeda dengan kehendak Allah. 我们会产生挣扎，如果我们要把我们的意志与神的旨意，让它能够对齐。 So pada saat kehendak kita sama dengan Tuhan, itu enak kita jalankan. Nggak ada rintangan, nggak ada halangan, rasanya nggak ada pergumulan, bisa berjalan dengan lancar. 如果我们的意志与上帝的旨意是并行的话，一致的话，当然是没有问题的。 Memang pergumulan iman kita akan muncul saat kita berusaha menyatukan dua kehendak yang berbeda ini sehingga terjadi benturan-benturan yang ada. 当我们要把我们的意志和上帝的旨意把它并行的时候，我们会知道会出现一些的这个顶撞的这个状况。 Memang dua kehendak kita yang berbeda dengan kehendak Allah tidak dapat disatukan dan itu tidak mungkin bisa disatukan. 因为我们的意志与神的旨意是很难能够合并起来的、并行的。 Tapi kita memperhatikan kadang-kadang kita sendiri berusaha untuk menyatukan, sudah tahu itu berbeda, tidak bisa. Kita berusaha menyatukan dan berusaha untuk mensejajarkannya. Sehingga sungguh-sungguh membuat kita kadang-kadang bingung mengapa Tuhan biarkan ini terjadi begitu. 因为我们有时候就想把我们自己的这个意志呢，让能够符合上帝的这个旨意，所以说常常呢，我们的心里面就会产生这个信心方面的这个挣扎。 Bahkan seringkali yang terjadi adalah dari diri sendiri memikirkan, oh ternyata kehendak saya lebih baik, maka dia lebih melakukan kehendaknya atau maunya sendiri. 有时候呢，我们会认为说，我的意志是比上帝的旨意更好，所以我们就希望能够照着我们自己的意思而行。 Walaupun dia tahu maunya dengan maunya Tuhan berbeda, tetapi ketika dia melihat maunya, dilihatnya lebih baik, lebih enak, lebih menguntungkan baginya begitu, makanya dia melakukan maunya dan tidak taat kepada Tuhan. 虽然他知道说他跟上帝的旨意是不一样的，可是他知道他的意志比较给他带来好处，所以说呢，常常就希望能够只行我照着我意思而行，不是行神的旨意。 Akibatnya dia atau kita sendiri semakin susah, kita khawatir, kita takut, bahkan seringkali berani kompromi untuk melakukan dosa. 因此呢，常常我们就是因为这个问题，我们产生这个挂虑，我们忧虑，我们惧怕，然后我们就因着这些的缘故，我们就堕落在罪恶中。 Sehingga tatkala kita menjalani pergumulan iman, kita bisa menyalahkan Tuhan. Mengapa bisa ini terjadi? Mengapa Tuhan diamkan kami? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kami? 我们常常就只问神说：“神啊，为什么你没有帮助我，没有听我的祷告，没有应允我的祷告？” Yang seakan-akan kita lihat, kok maunya Tuhan begitu berat sih? Mesti maunya saya saja yang begitu baik ini. 上帝的要求为什么那么的重大？为什么不是按照我的意思、我的意志？ Tapi pada saat ini kita belajar daripada Abraham. Tatkala Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Abraham.
我们来学习亚伯拉罕，就是当上帝向亚伯拉罕来表示上帝的这个旨意的时候， Memang banyak pergumulan daripada perjalanan iman Abraham. Tetapi di dalam pasal Kejadian 22 ini adalah satu puncak dari pergumulan iman Abraham. 我们知道，亚伯拉罕是经历到许多这个信心方面的这个挣扎的这个旅程。我们看到，我们在这个创世纪22章这里看到，当时亚伯拉罕所面对的一些的信心方面的挣扎。 Kalau kita perhatikan kisah kehidupan daripada Abraham Kejadian pasal 12 sampai 21, itu akan terlihat perjalanan iman daripada yang naik turun. Dan kita melihat juga di sana, 我们如果从这个创世纪之前，就是到19章21章的，我们看到圣经有记载了这个亚伯拉罕的这个信心的里程。 dari kisah-kisah yang dialami oleh Abraham, tatkala dia tidak taat kepada Tuhan, di sanalah dia merasa susah, bahkan dia pun berbohong, berdusta. 我们也看到，当亚伯拉罕他没办法遵守上帝或者顺服上帝的时候，有时候他也撒谎。 Pada saat dia berusaha mengatasi halangan rintangan yang ada berdasarkan maunya sendiri, di sanalah dia mengalami kegagalan. 就是当他要按照他的意思自己行的时候，我们看到在那个时候他失败。 Tetapi tatkala dia taat pada maunya Tuhan, di sanalah dia merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang memimpin kehidupannya. 可是当他顺服上帝、遵守上帝的命令的时候，我们看到那个时候他的这个生活充满神赐给他的平安，充满神的祝福。 Pada saat ini kita melihat satu pergumulan daripada Abraham. Pada saat Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua demikian. 我们这里从创世纪第12章第2节，我们就看到上帝对亚伯拉罕说的时候，他所面对的这个挣扎。 Ayat 2 dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. 这里说第2节，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒。 Jadi jelas sekali Tuhan kata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, bukan Ismail tapi Ishak. 也就是你所爱的独生儿子以撒，不是以斯玛利。 Lalu pergilah ke tanah Moria, 然后说往摩利亚地去， ke salah satu gunung yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. 就是去我所指示你的山上。 Ternyata puncak pergumulan daripada Abraham bisa mengatasi dengan baik sekali. 我们看到亚伯拉罕他面对这个挣扎的时候，他能够很容易的或者有一个很妥善的方式来解决他的问题。 Seakan ingin membuktikan betul dia adalah sebagai bapa orang percaya. 我们这里看到的确亚伯拉罕是有信心人之父。 Pada saat dia menghadapi pergumulan ini dan dia berhasil, kan apa? Satu intinya, dia taat kepada kehendak dan maunya Tuhan. 所以当他面对一个挣扎的时候，他所做的就是他顺服以上帝，他就是遵守上帝神的命令。 Pada saat Tuhan meminta kepada dia, Ishak anakmu yang tunggal yang kau kasihi, Abraham tidak tawar-menawar kepada Tuhan. 当上帝要求亚伯拉罕就是带他的所爱的儿子以撒的时候，亚伯拉罕他很顺服上帝，他并没有跟神讨价还价。 Abraham bisa menolak, bisa tawar-menawar kepada Tuhan. Tuhan, jangan Ishak lah, engkau tahu Ishak anak yang kukasih, anak satu-satunya yang sudah engkau karuniakan kepadaku. Bukankah ada Eliezer yang aku katakan aku ingin mewariskan semuanya kepada Eliezer bujangku. 其实亚伯拉罕他可以对神说：“神，你不要把这个以撒拿去，
因为这是我所疼爱的儿子，是你赐给我的，你可以就是让我可以把其他的交出来，比如说继承我产业的以利以谢。 Atau juga di dalam tadi pasal 15, pasal 16, kemudian Ismail ada. Bukankah dia bisa berkata, Tuhan, Engkau janji Ishak sebagai penerus keturunanku. Bukankah ada Ismail, anakku juga yang bisa Engkau gunakan untuk sebagai korban bakaran? 或者他可以说，神啊，为什么你不要让以斯玛利成为这个燔祭？因为以撒是我的继承我的后裔。 为什么你不要让我把以斯玛利献给你成为燔祭呢？ Pemikiran dan sikap ini tidak ada pada Abraham. Dia tidak menawar kepada Tuhan. 我们看到，在这个亚伯拉罕的这个身上，并没有如此这般的一个概念。 Sebab Tuhan tegas sekali katakan, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi Ishak, bukan yang lain. 因为神很清楚的跟他说，就是你独生的儿子，你所爱的以撒。 Abraham tidak tawar menawar kepada Tuhan. 我们看到亚伯拉罕并没有跟神在讨价还价。 Tapi bagaimana dengan kita? Seringkali kita sudah tahu maunya Tuhan, inginnya Tuhan. Kadang-kadang terjadi kita tawar menawar Tuhan. Tuhan jangan beginilah, jangan begitu. Tuhan jangan ambil yang ini kan yang terbaik untuk saya. Kenapa begitu? 可是在我们的身上常常发生的是，我们会对神跟神讨价还价，说：“神啊，这个是我属于我最好的，是你赐给我的，你不要让我把这个交给你，你可以就是让我可以选择其他的。” Memang kita seringkali bersyukur untuk pemberian yang terbaik, yang terbagus yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi masalahnya seringkali itulah seakan hak kita. Tuhan tidak boleh ikut campur dan Tuhan tidak boleh mengambilnya kembali. 因为我们知道，我们常常所拥有的，我们是觉得是非常有价值、非常宝贵的，所以我们认为说，上帝已经赐给我，上帝你不可以再从我身上把这个把它夺去。 Tentu Abraham tidak tawar menawar. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dia juga harus berikan yang terbaik yang Tuhan mau daripada dia. 亚伯拉罕并没有跟上帝讨价还价，可是他就是能够把他属于他最宝贵的、最珍贵的，当上帝向他要的时候，他就把它交给神。 Dan juga selanjutnya di sini kita melihat dalam ayat yang ketiga terlihat Abraham betul-betul taat kepada Tuhan. Dan juga yang kedua, dia tidak meminta syarat kepada Tuhan, seakan-akan tukar gulinglah dari apa yang Tuhan minta kepada dia. 我们这里看到亚伯拉罕，他的确真正的非常的顺服神的这个命令，他并没有跟上帝来一个交换条件。 Abraham tidak berkata begini, Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Sekarang saya berikan Ishak, nanti kau berikan ya anak yang lain lagi ya, yang lebih baik begitu. 亚伯拉罕并没有跟上帝来做一个交换，说神啊，现在我可以把以撒交给你，可是我把以撒交给你之后，你另外赐给我一个另外的儿子，做一个交换。 Dia tidak demikian. 他并没有这样做。 Dia tidak memberikan dengan bersyarat, dia harapkan ada imbalan, ada tukaran dari Allah kepada dia karena dia sudah memberikannya. 他并没有要求上帝，如果我把这个献给你，你就另外的给我一个补偿，或者另外跟我给一个交换。 Maka kita pun harus hati-hati, seringkali terjadi. Ya, saya sudah akan memberikan ini dan Tuhan akan memberkati kembali. Bahkan seperti dalam kitab Maleakhi, seperti seakan-akan kita yakini tatkala kita memberikan uang kita, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan lebih banyak untuk kita. 我们常常有这个观念，就是我们把这个最好的给上帝之后呢，我们会得到上帝给我们的一些的祝福，就好像马拉基书所记载的，当我们把我们的这个献上给上帝的时候，上帝会打开他天上的这个窗户，把他的恩福赐给我们。 Tuhan tahu Ishak adalah milik Tuhan juga. 因为上帝知道，这个以撒是属于神的。 Miliknya yang terbaik dia sudah berikan untuk dia kembalikan karena memang Tuhan titipkan, dia kembalikan kepada Tuhan. 亚伯拉罕知道，因为这个是神
托付给他的，所以他把这个神所托付的再交给神，交还给神。Kadang-kadang kita tidak demikian. 我们常常并不是如此， Sehingga akhirnya kita terus masuk dalam pergumulan iman yang lebih sulit, yang lebih menyusahkan kita lagi. 因此呢，我们常常就因为这样的问题呢，我们就是遭受到更困难的一个途径。 Kita memberikan kepada Tuhan karena memang ini titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya. 我们把这个交托给神，因为这个本来是神托付给我们的，我们把这个再献回给神。 Dan yang menarik kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. 我们看到第3节这里说，亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着2个仆人和他的儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示的地方去了。 Dia bangun pagi-pagi, bukan itu saja, dia tidak bermalas-malasan, enggak. Bahkan dia melihat ada kayu belum dipotong, dia sendiri turun tangan, dia potong kayu itu supaya bisa cepat pergi. 我们看到亚伯拉罕，他一大早清早就起来了，然后他看这些柴还没有预备好，他就把那些这个燔祭的柴把它劈好，就是他亲自的去做，就起身。 Tatkala Abraham jelas perintah Tuhan, tatkala Abraham jelas maunya Tuhan, apa yang Tuhan harapkan dari dia, dia taat dan dia langsung melakukannya. 亚伯拉罕他很清楚上帝所要他做的，然后他就直接的按照神的这个命令去做。 Di sini ketaatan Abraham yang ketiga, dia tidak menunda-nunda melakukan kehendak dan maunya Tuhan itu. 我们看到这里，亚伯拉罕他并没有拖延这个时间，他就立即的按照神的命令而做。 Makanya pada waktu bangun pagi dia tidak bermalas-malasan gitu. Aduh, hari ini berat, sebaiknya nanti ajalah dulu. Seakan Tuhan kau tahu kan, saya pasti bergumul Tuhan. Ya kasihlah saya kesempatan untuk sama-sama main-main dulu bersama-sama Ishak. Tidak. 我们看到亚伯拉罕第3节这里说，他一大早就起床了，他并没有觉得我非常的懒惰，是不是上帝你可以再给我一点的时间，让我能够跟以撒再跟他在一起，跟他玩一下，之后我再启程。他并没有这样的做法。 Abraham tidak menunda-nunda, tidak tarik ulur kepada Tuhan. Seakan-akan juga bisa dia berkata begini, ketika dia akan pergi, kan Tuhan tidak menunjukkan gitu kan tempat yang spesifik. Dia bisa kan, Tuhan, malaslah saya pergi, saya kan nggak tahu jelas tempatnya di mana Tuhan. Kalau sudah jelas ya saya bisa langsung pergi, nyatain enggak. Nanti jangan-jangan saya nyasar ke tempat yang lain, bisa beralasan. 其实亚伯拉罕他可以有其他的理由去拖延时间，去拖拖拉拉，说上帝，你指示我的这个地方我并不清楚，所以呢，我真的觉得我怎么到那个地方我并不了解，我并不清楚。其实他可以这样拖延他的时间。 Lalu dikatakan sini, lalu berangkatlah ia langsung pergi. 可是我们这边看到圣经记载说，他就启程，就是起身往上帝所指示的他那个地方。 Seperti pertama kalinya Tuhan memanggil dia, keluar dari orang tuamu, keluar dari daerahmu, keluar dari rumahmu. Dia taat dan dia mengikuti arah pimpinan Tuhan. Karena dia tahu pimpinan Tuhan, arah yang Tuhan tunjukkan itulah yang terbaik baginya. 所以他也是像当初他离开他的父家的时候，他就按照上帝给他的命令离开他的父家，就是按照上帝的指示到上帝要他去的地方，因为对他来说是有好处的。 Abraham taat. Abraham taat, dia tidak menunda-nunda apa yang Tuhan mau daripada dia untuk dia lakukan. 我们看到亚伯拉罕他非常顺服上帝的命令，他并没有在那里在拖延时间，在跟上帝在这边拉拉扯扯的。 Oleh karena biarlah pada saat kita tahu apa perintah Tuhan bagi kita, apa maunya Tuhan dari kita, biarlah kita langsung bertindak melakukan. Bukan nego-nego dulu, bukan menunda atau bermalas-malasan melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada kita.
所以，当我们清楚知道上帝在我们身上的旨意是什么的时候，我们不要在那里拖延时间，跟上帝拉拉扯扯的，我们要立即的按照神的命令而做。Kita boleh meneladani ketaatan daripada Abraham, dia taat kepada Tuhan. 让我们来效法亚伯拉罕所行的，因为他是非常顺服上帝的一个人。Memang pergumulan ini kalau kita lihat tidak mudah bagi Abraham. 当然，对亚伯拉罕来说，这个挣扎这个问题并不是非常简单的、非常容易的一件事。Atau juga mungkin bagi kita sebagai seorang ayah atau juga sebagai umatnya, banyak hal-hal di dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan kita alami, pergumulan iman yang kita alami begitu berat dan tidak mudah kita atasi. 我们成为一个父亲，或者我们成为上帝的子民，在我们的生活当中有许多的问题，许多的这个困境，我们是没办法解决，就是我们在这方面许多的挣扎。Walaupun kita tahu Allah baik, Allah Maha Kuasa dan kita percaya kepada Dia dan kita harus taat kepada Dia, tetapi kenyataannya seringkali 3 hal tadi yang tidak dilakukan dari Abraham kita lakukan. Kita tawar-menawar, bersyarat, seakan-akan minta tukar guling, atau juga kita tarik ulur menunda-nunda apa yang Tuhan mau kita lakukan. 虽然我们知道我们的上帝是全能的神，就是我们必须遵守他的命令，可是我们常常就是以上帝就是跟他讨价还价，我们常常跟上帝来这个做一个交换。我们就是有一些的条件，就是我们常常就是有这样子的一个行为，这样子的思想。Abraham berhasil melewati pergumulan iman, puncak pergumulan imannya itu. 我们看到亚伯拉罕，他就是成功的，就是经过他的这个信心的这个挣扎、信心的考验。Dia menetapkan hatinya untuk taat mutlak kepada maunya Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan. 因为他完全顺服上帝的旨意，完全顺服上帝的命令。Makanya di sini kita melihat satu sikap daripada sikap iman yang dinyatakan oleh Abraham di dalam ayat yang ke-5. 我们在第5节这里，我们可以看到亚伯拉罕他这个信心的一个态度。Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, maksudnya tempat di mana Abraham dan juga Ishak akan naik ke tempat yang lebih jauh lagi. Di sana dia suruh bujangnya tunggu dan keledainya juga jaga tempat di mana memang Abraham dan Ishak mengendarainya. Dan dikatakan jawaban daripada Abraham apa katanya? Ini luar biasa, dikatakan kami akan sembahyang sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Kenapa harus kami? 亚伯拉罕这里说呢，他对他的仆人说，你们就在这里等，因为他要去的地方是比较高，在高山，所以他请他的仆人在那边等。我们看到第5节这里说，你们和驴在这里等候，我这个童子往上去拜一拜，就回到这里来。为什么他会这样说？我们会回到这里。 Dia tahu dia berdua anaknya kan naik ke atas, dan ke atas dia itu akan mempersembahkan Ishak, dan dia akan kembalikan sebetulnya seorang diri karena dia harus korbankan Ishak. Tetapi di sini jawaban iman yang luar biasa dikatakan sesudah itu katakan apa? Kami kembali kepadamu, kami 2 orang. Berarti dia dan Ishak akan kembali kepada bujangnya. 这里是说，他对他的仆人说。 我们就要往山上那边去，等是我和这个童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。在印尼文的圣经就有说，是我们要回到你们这里来。Ketaatan, kemauan ketaatan yang mutlak menimbulkan iman yang luar biasa. 所以我们看到亚伯拉罕就是展现了他非常一个大的一个信心。 Lalu selanjutnya kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ke-8. Tatkala mereka sudah menuju kepada tempatnya,
Ishak bertanya kepada papanya. Dikatakan begini, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban itu, ayah? 我们看到第七节呢，以撒对他的父亲说：“他说，父亲，请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？” Saya bisa bayangkan bersama anak saya, misalkan anak saya memang ini akan tidak ada sama saya lagi, saya bawa gitu kan ya, lalu pada saat itu dia seakan-akan dikatakan, siapa sih yang akan dilakukan begitu kan ya? Bagaimana jawaban kita? 我可以想象，如果我跟我的儿子就是同行的话，然后我的儿子就问我说：“那我们要怎么做？你到底要做什么？”的时候，我们会有怎么样的感受？ Abraham sedang bawa Ishak yang akan dia korbankan, dan pada saat itu Ishak tanya kepada saya, ayah, di mana korban itu, ayah? 就是当父亲带着以撒去献祭的时候，然后这个儿子就问父亲说：“爸爸。” 这个献燔祭的这个羔羊在哪里呢？ Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. 他问这个羊羔在哪里的时候，是不容易回答的一个问题。 Tuhan sudah tegaskan, itu anak yang kau kasih, itu anak tunggalmu, anak satu-satunya, itulah keturunanmu, melalui dialah bangsa-bangsa muncul. 因为上帝已经很清楚告诉他说。 这是你独生的儿子，是你所爱的儿子，就是继承，就是你的后裔的一个儿子。Susah hatinya pasti. 面对这样的情形，他非常的难受。 Mungkin dengan mata yang basah. Mungkin ini menurut saya aja. Dia berkata, tetapi dengan jawaban yang penuh iman yang luar biasa. 也许他的眼泪，充满，就是眼睛充满眼泪，他对他儿子说。 Ayat 8 dikatakan apa? Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya. 第8节他说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。” Allah yang akan menyediakannya, anakku. 他说：“我儿，是神亲自己为我们预备燔祭的。” Jawaban iman yang mengatakan seakan-akan Allah akan yang menyediakannya bagi kita. 也就是说，神为我们预备这一切。 Begitu juga Bapak Ibu sekalian dan khususnya para ayah dalam pergumulan iman yang begitu berat yang mungkin kita hadapi. Percayalah kepada Allah. Dengan iman seperti Abraham, Dia yang akan menyediakan untuk kita, untuk keluarga kita. 我们在这个问题当中的父亲或者弟兄姐妹，让我们能够学像亚伯拉罕所遭遇、所面对的问题。我们知道神为我们预备我们所需要的。 Percayakah Dia akan menyediakan untuk kita? 你相信他会为我们预备我们所需要的吗？ Percayakah kita? 我们相信吗？ Amin. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Ibu Esther berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kembali sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami anak-anak Tuhan dalam hidup kami seringkali hidup di dalam pergumulan hidup kami. Pada saat kami mau menuruti kehendak Tuhan ataupun menuruti kehendak hati kami, Tuhan ada pergumulan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa di dalam hidup kami pada saat kami menghadapi pergumulan, kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan kami harus berserah sepenuhnya kepadamu. Walaupun sangat berat yang kami hadapi, tetapi kami tahu jika kami hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau ampuni segala kelemahan kami, Engkau ampuni segala kesulitan yang kami hadapi pada waktu kami harus memilih antara kami mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak hati kami. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap anak Tuhan dapat sepenuhnya berserah kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin hidup kami, sepanjang hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan yang berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya